Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih sidang penonton yang saya kasih sekalian kerana setia bersama dengan kita, dan juga terima kasih kerana sentiasa mendoakan kepada kita dan juga majlis ilmu kita. Mudah-mudahan majlis ini akan sentiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak adalah sebaik-baik pemelihara melainkan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Okey. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pensyarah-pensyarah, semua mereka yang menjadikan rancangan ini sebagai satu santapan rohani anda, berilah teguran sekiranya kita ada salah dan silap. Mudah-mudahan kita akan memperbaiki kesilapan yang kita lakukan itu dan jadi satu benda penambahbaikan kepada ilmu Islam itu, bukan mengubah tetapi menambah baikkan penyampaiannya, insya-Allah. Boleh? Dan tidak lupa juga kepada kita yang nak belajar hari ini, jangan lupa ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebenarnya saya rasakan lepas saja kita sembang berkaitan dengan air dua kolah tu kan, ramai orang tanya, "Ustaz, air dua kolah yang Ustaz cerita tu, Ustaz bagi persamaan dia, kami kira-kira tak dapatlah Ustaz. Bukan seorang, bukan dua. Ramai juga yang kata macam tu." Macam mana ni Ustaz? Sedangkan Ustaz kata Ustaz rujuk macam ni. Okey. Anda bersedia untuk mendengar huraian daripada saya yang lemah inilah, boleh saya kongsikan sedikit. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey. Berkaitan dengan air dua kolah, qolatain dalam bahasa Arab disebut dalam hadis Nabi SAW, kita kena tahu isu dua kolah ini ataupun bila yang kata kita nak guna dua kolah? Isu dua kolah ini, dia jelas nyata terpampang isu ini digunakan terutamanya bila air itu terlibat dengan najis. Jadi bila air itu ada najis, kita nak tahu air itu boleh digunakan ke tak? Air itu tak boleh guna ke? Ataupun macam mana? Dari situlah datang kiraan dua kolah tadi. Nampak? Okey, jadi bila muncul keadaan begitu, pertama saya pesan kepada kita yang ada, kita kata macam mana kat rumah kita ada paip air, dekat rumah kita ada bekalan air simpanan dalam botol-botol yang kita simpan, itu semua kita boleh gunakan untuk berwuduk dan juga mandi hadas ketika waktu diperlukan bila tidak ada air. Adapun bila sekarang ni ada air paip, jangan duk gatai-gatai nak cuba. Jangan duk gatai-gatai nak cuba. Mandi saja air paip itu. Dia kata, "Ustaz, kami nak test, nak praktis." Okey, kalau nak test, nak praktis boleh, tapi jangan lupa bilas yang sebetulnya dengan air paip yang ada dalam rumah kita. Boleh? Okey, selesai. Baik, yang kedua, kenapa kiraan dia, betul saya sebut betul kenapa kiraan dia yang saya bagi tidak sama dengan ukuran hastanya, dengan ukuran sentimeter padunya, dengan ukuran kilogramnya, kenapa tak sama? Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian, dalam banyak-banyak bacaan, antara yang saya baca, saya rujuk kitab Fiqh Minhaji. Yang kedua, saya rujuk kitab Matla' al-Badrain. Lagi kitab Kifayatul Akhyar. Antara yang lain kitab Mazhab Imam Asy-Syafi'i karangan Haji Sa'id Haji Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah. Rujukan yang lain antaranya Jakib, negeri Melaka, antara yang lain Brunei dan sebagainya. Semua tu yang saya sebut-sebut tadi tu, semua tu ada bilangan-bilangan ukurannya. Dia punya, boleh tak saya sebut dalam bahasa Inggeris, numeric dia punya nombor dia berbeza. Tetapi kena ingat sidang penonton, kita dalam banyak-banyak yang saya baca,
bacaan kiraan yang paling rendah yang saya biasa jumpa, mungkin tuan-tuan boleh jumpa yang lain lagi, adalah yang ditulis di dalam kitab Syekh Haji Said Haji Ibrahim, bekas mufti negeri Sabah. Itu dia tulis apa? Bilangan liter yang paling rendah adalah 190 liter, lebih kurang. Jadi bagi orang yang nak menggunakan dua kolah, adalah dinasihatkan kepada kita, gunalah lebih daripada itu hingga ke 300 liter, tidak menjadi masalah. Jadi bila kita sampai penggunaan kepada 300 liter air yang kita takungkan, secara automatik sudah lebih daripada dua kolah. Jadi tidak timbul lagi masalah dua kolah. Boleh? Dan bagi mereka yang nak gunakan untuk di rumah, gunakan kiraan yang dikeluarkan oleh mana-mana yang kita dapat. Dan bilangan yang saya sebut itu adalah semua daripada kitab-kitab. Maknanya bukan saya yang pandai-pandai kira tahu sidang penonton. Kalau sidang penonton buka kan boleh tengok itu semua kiraan dia. Tapi kenapa yang atas, ingat tak saya bawa tong itu, tong minyak gas tu kan? Kenapa ada yang kata 13, ada yang kata 11? Itu semua bilangan isi padu yang nak menunjukkan kepada kita lebih daripada itu adalah yang terbaik dan sudah pasti dua kolah, selesai. Bukan kita nak rigid, betul-betul kena tepat dua kolah. Betul-betul kena tepat dua kolah. Tidak. Lebih adalah lebih baik. Jadi nak dapat yang lebih, kan elok kalau kita ambil yang banyak, tak menjadi masalah. Maka kesimpulan yang dapat dibuat di sini, antara kesimpulan mudah, kalau saya salah minta ampun, minta maaf ya. Antara kesimpulan mudah untuk kita faham air dua kolah, air yang melebihi 200 liter, 200 liter, 200 liter, 200 liter ke atas, 201, 202, 203, 210, 230, 240, 300 lebih, tak lagi daripada 200, lebih pandai. Okey, semua itu adalah lebih daripada dua kolah, dan isu sama ada air itu dinajiskan atau tidak, tunggu sehingga akhir rancangan. Boleh kita nak cakap ni, dah cakap awal tak syok lah. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian, boleh saya ke papan putih saya? Boleh ya? Alright, bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton, hari ini selepas kalau tempoh hari kita ada membincangkan berkaitan dengan air mutlak. Ingat lagi dah air mutlak? Air yang suci, menyucikan dan tidak makruh menggunakannya. Jadi air ini adalah kata ulama air yang original. Ingat lagi? Air hujan, air laut, air sungai, air salji, air embun, air mata air dan juga air apa yang saya tak sebut lagi? Air perigi, pandai. Air perigi. Jadi semua air ini adalah air yang original, termasuklah juga air pipe yang kita gunakan itu juga daripada sumber yang dikategorikan daripada yang 7 tadi. Jadi semua boleh guna dan tidak menjadi masalah untuk kita mandi wajib dan juga berwuduk. Okey, selesai. Yang tu faham Okey. Adapun hari ini kita akan mula dengan satu nama air. Okey. Sebelum saya nak mengajar sidang penonton, saya telefon 2-3 orang sahabat saya, antaranya saya telefon salah seorang pensyarah di Jabatan Syariah kita di Kuis, saya telefon ustaz yang biasa mengajar dalam segmen TV Al-Hijrah yang pagi-pagi tu setiap Jumaat, Sabtu, Ahad tu, Ustaz Badri Shah, saya telefon. Kemudian saya rujuk lagi kepada 2-3 orang sahabat yang merupakan mereka yang mahir dalam bidang syariah. Saya tanya mereka, saya malam ni nak ajar air musyammas, air mustakmal, air mutanajis. Jadi, apakah nasihat tuan-tuan kepada mereka sidang penonton sekalian? Kebanyakannya menekankan tentang air yang pertama ini yang kita nak sebut. Apa dia? Air musyammas. Saya tulis dulu nah. Air musyammas. Musyammas datang daripada perkataan bahasa Arab. Musyammas. Syamsun, matahari. Musyammas, air yang terdedah kepada matahari. Air yang terdedah kepada matahari. Okey, kita tulis sini. Terdedah kepada matahari. Okey. Air ini sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey. Pertama sekali kena ingat. Air musyammas. Okey.
Air musyammas ini, sidang penonton, adalah air yang terdedah kepada sinaran lampu minyak tanah, bukan sinaran matahari. Yang terdedah kepada sinaran matahari, bila dia terdedah kepada sinaran matahari, dan air ini juga dia duduk dalam takungan bekas besi yang mungkin boleh berkarat ataupun yang boleh berkarat, adakah ia boleh digunakan? Inilah yang dikatakan Islam. Sedangkan air tu, kamu nak berwudu, wudu adalah satu ibadah. Kamu ambil wudu, kamu nak semayang kepada Allah. Jadi air yang mana ada sepatutnya gunakan sahaja tanpa mengira kerana itu untuk ibadah. Tetapi Islam tidak. Kalau air itu memudaratkan kamu, walaupun ada dua pendapat di sini. Kata ulama, hadis ini datang daripada Siti Aisyah radhiyallahu an dan juga Ibni Abbas radhiyallahu an. Kata hadis ini yang mengatakan air musyammas boleh kena penyakit sopak. Penyakit sopak tu yang kulit ada colour putih-putih sikit tu, kan? Ada putih-putih sikit tu, itu penyakit sopak. Dan ada yang mengatakan tidak, hadis itu datang daripada Imam Asy-Syafi'i sendiri kerana di dalam rujukan mengatakan hanya ada di dalam athar-athar sahaja. Apapun dia datang daripada satu ilmu yang tidak dapat ditandingi ulama'nya, maka kita boleh ambil perhatian dan menunjukkan kata Islam sangat jaga dengan peribadi Muslim tu sendiri. Kalau air tu bahaya, jangan guna. Makruh kamu guna. Boleh? Cantik Islam. Air yang suci, lagi mensucikan, dan juga makruh menggunakannya. Makruh menggunakannya. Tiga ini adalah air musyammas. Ia suci, air itu tak menjadi masalah. Boleh menyucikan, boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi wajib, boleh. Tetapi makruh menggunakannya kerana ia boleh membawa kepada penyakit baros, iaitu penyakit sopak. Jadi kena jaga. Ni sekali dah ambil wudu tu, kena ayat tu. Ni mak saleh mana? Ni putih kulit cerah ni. Dak. Jangan. Bahaya penyakit itu. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kita doakan mudah-mudahan ada juga di kalangan kita yang Allah kurniakan kepada mereka rezeki daripada Allah. Ada yang lahir-lahir dah ada ataupun terkena dengan penyakit itu. Kita doakan, ya Allah, sembuhkanlah mereka yang ada penyakit ini. Hanya Engkau lah yang layak menyembuhkan penyakit itu. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, okey, tengok nah. Air musyammas ini adakah terjadi di Malaysia? Boleh jadi tak dekat Malaysia ada air musyammas. Ada setengah ulama mengatakan ya, boleh terjadi, dan ada setengah ulama mengatakan no, tak boleh jadi sebab Malaysia bukan negara yang terlalu panas, sebab Malaysia ada hujan. Jadi untuk mengetahui jadi atau tidak, kita jumpa selepas ini insya-Allah. Boleh? Insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, air musyammas jadikah di Malaysia air yang suci dan menyucikan, tetapi makruh menggunakannya. Ingat ya, makruh menggunakannya untuk kesihatan. Itu kata ulama. Okey, kalau orang kata tak mau, saya nak pakai juga. Jangan makruh, tak mau, nak pakai juga. Pakai. Boleh, tak jadi salah. Okey, sidang penonton yang saya kasih, saya minta izin letak saya ni nah, boleh nah. Okey, sidang penonton yang saya kasih sekalian, air musyammas ini kata ulama jadi di Malaysia ini ada ketikanya, iaitu apabila waktu tengah hari panas di rumah kita yang menggunakan pipe yang besi tu yang boleh karat dalam dia tu, bila tengah hari kita buka panas, jangan guna air itu kata ulama kerana itu boleh dikategorikan sebagai air musyammas. Okey, satu. Yang kedua kata ulama, kalau kita pergi hotel, kita pergi mana lagi? Kita pergi apa lagi? Tempat-tempat dekat rumah kita sendiri ada dua kita panggil apa? Pilih air ataupun orang utara kata palapai. Dua, satu color merah, satu color biru. Jangan buka yang merah tu. Kena yang tu.
Allahu Akbar, putih melepak tu. Jangan. Itu juga boleh dikategorikan sebagai air panas, air musyammas. Kenapakah ulama mengatakan jangan guna air yang panas ataupun air yang terlalu sejuk sangat? Kenapa? Ini penerangannya sidang penonton. Tak boleh guna sebab kalau terlalu panas, bayangkan macam mana nak tadah tangan kalau panas. Tengoklah saya buat tengoklah ni, buka ni ayat, panas ni, berasa asap keluar ni sampai berkabus muka-muka ni, buka ni. Macam mana nak tadah tangan? Mesti kita duk panas. Panas. Lepas tu bila dah dapat pula, macam mana nak tepuh ke muka? Cuba bayangkan. Macam tu macam pakai make up. Jadi meratakan air tak jadi. Jadi sebab macam sejuk. Ya Allah, saya biasa mengaji dekat Mesir dulu. Ya Allah, sampai 0 darjah Celsius. Biasa pakai macam letak ketul ais kat muka tu. Rasa, ya Allah, sejuk sungguh-sungguh. Kenapa ulama tak bagi pakai? Kenapa? Kerana kita tidak menunaikan kewajipan rukun wudu itu untuk meratakan air ke anggota wudu. Sebab terlalu sejuk, terlalu panas. Jadi, kata ulama pula, kalau begitu macam mana nak gunakan kalau air pipe kita panas? Bukakan air, lalukan air, bagi dia sejuk, selepas sejuk boleh digunakan. Faham? Sekali lagi saya ulang. Kalau air yang tertadah di rumah kita, contohnya kita kata satu rumah kampung, dia ada satu tadahan air yang besar untuk dia nak mandi. Dan tadahan air itu terkena sinaran matahari. Dia punya bumbung dia sinar. Okey, ada kan setengah kampung? Saya tahu tok saya ada juga rumah macam tu. Jadi kena matahari, panas air itu. Tak apa, tunggu air itu sejuk dulu. Masukkan air, sejukkan air itu dulu, boleh digunakan. Inilah pendapat Imam An-Nawawi. Boleh. Ada juga Imam Ar-Rafi'i, Imam Asy-Syafi'i juga, kedua-duanya. Dia kata, tak, jangan pakai terus sebab bahaya untuk kesihatan. Bagi anda di rumah, boleh pilih mana satu anda nak menggunakannya. Boleh? Tak salah. Jangan gaduh dalam rumah masing-masing. Benda boleh pilih. Kamu rasa kamu nak guna? Silakan. Dengan syarat, sejukkan dulu. Adapun ketika dia panas, tak ada siapa khilaf pada dia. Tidak boleh digunakan kerana dia makruh. Selesai, full stop. Boleh tak? Air musyammas. Selesai tak? Boleh dah? Okey, kita masuk kepada air yang ketiga. Sebab yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammas, yang ketiga air musta'mal. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, saya padam ni boleh tak nanti? Sempat tak salin nota ni? Kalau tak sempat, saya minta ampun, minta maaf. Saya padam. Okey. Air musta'mal. Oh, yang ni very dangerous air ni kalau kita tidak jaga. Dengar betul-betul, okey? Air musta'mal. Air musta'mal. Dia datang daripada perkataan amal. Dia sudah digunakan. Digunakan air itu untuk mengangkat ataupun menyucikan, mengangkat hadas besar atau hadas kecil dalam basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib. Maka air itu sudah digunakan dan tidak boleh digunakan lagi. Ya Allah Ustaz, macam mana ni? Tak faham. Tunggu. Air musta'mal adalah air yang sudah diguna untuk mengangkat hadas. Sama ada hadas besar, iaitu mandi wajib, ataupun hadas kecil, iaitu berwuduk dengan basuhan yang pertama. Kenapa Ustaz highlightkan basuhan pertama, Ustaz? Basuhan pertama, ketahuilah sidang penonton yang saya kasih sekalian, ayahanda dan bunda, guru-guru ulama sekalian yang memantau, basuhan yang pertama adalah wajib. Habis tu yang kita basuh 3 kali. Basuh 3 kali itu 2 kali adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan wuduk kita rata ke seluruh anggota wuduk, tidak ada ragu-ragu, gunakan tanpa was-was. Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian, jadi dengar. Pesanan yang pertama untuk air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang kita guna untuk basuhan wuduk kita yang pertama. Jadi bila kita ambil sahaja air, kenakan pada muka kita dengan niat berwuduk, bila kita basuh sahaja basuhan yang pertama itu,
pastikan air titisan yang pertama itu jangan masuk dalam yang kita punya yang kedua, yang kita nak basuh muka yang kedua. Kalau masuk, maka air yang ada dalam tangan kita sudah bertukar menjadi air mustakmal, kita basuh pula muka kita, maka wuduk kita tidak sah kerana kita kena berwuduk dengan air yang mutlak. Faham tak situ dulu? Tu dia, saya dah mula rasa dah. Kameraman faham tak saya nak tanya? Kameraman faham tak? Kameraman faham? Sidang penonton di rumah boleh faham tak? Boleh faham, insya-Allah. Okey, saya ulang sekali lagi. Masa kita berwuduk, kita basuh muka kita. Basuhan yang keberapa? Pandai. Basuhan yang pertama. Maka basuh elok-elok, sapu elok-elok dan pastikan titisan air kita jangan jatuh dalam tadahan air yang kedua sebab akan menjadikan air itu mustakmal. Adapun basuhan yang kedua bila kita basuh, kalau jatuh tak menjadi masalah kerana ingat air mustakmal apa tadi saya kata? Air mustakmal ialah air yang digunakan untuk mengangkat hadas sama ada mandi wajib ataupun basuhan wuduk yang pertama. Pandai. Sidang menonton yang saya kasih sekalian. Okey. Bila kita pastikan begitu, untuk mandi wajib tidak menjadi masalah. Tetapi masalahnya timbul di mana? Jeng, jeng, jeng. Ingat tak dekat rumah kita kan ada kolah kecil itu? Ada setengah rumah yang ada kolah kecil, ingat tak? Ada setengah rumah yang ada takungan air, ingat tak? Ada kan? Ada kan? Okey, dengar sini baik-baik. Apabila tadahan itu ada di rumah kita, pastikan kalau kita nak mandi wajib, kita tutup tadahan itu terlebih dahulu ataupun kita jauhkan daripada mandian kita menitik masuk ke dalam itu. Kenapa? Daripada tadahan itu boleh digunakan untuk kita membasuh najis, untuk membersihkan najis, maka air itu sudah tidak lagi boleh digunakan. Contoh mudah saya bagi. Tengok nak air mustakmal ini. Air mustakmal ini dia ialah air yang suci tetapi tidak menyucikan. Sebab itu saya kata jaga. Tengok nah, dia suci. Suci dah air mustakmal ni. Ustaz, air mustakmal ni macam mana? Okey, air mustakmal ialah air kopi. Suci dah air kopi tu boleh minum tak? Boleh minum. Bersih minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Blup, 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 blup. Boleh. Tapi boleh tak kata, ya Allah, anak abah kencing pula kat sini. Ambil saya kopi nak siram. Alah boleh buat macam tu. Bersemutlah tempat tu. Tak boleh. Dia tidak boleh bercucikan tempat tu. Kita buat pula, kita kata apa? Allah, kucing ni apa kita kata kencing pula dekat kita punya tembok rumah kita tu. Abang ambil saya sirap tu, main nak simbah dekat sini boleh tak? Tak boleh. Itulah yang dikatakan air itu suci boleh minum tetapi tidak menyucikan. Dia tidak boleh minum. Dia tidak boleh minum pula dah. Sekali lagi saya silap skrip. Air itu suci, boleh minum. Tetapi tidak menyucikan. Tidak boleh digunakan untuk membersihkan najis. Biasalah manusia kan silap. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Alright. Air mustakmal ini, bila kita mandi wajib, pastikan air itu tidak menitik ke dalam air tadahan yang kita sudah sediakan yang bersih itu. Sebab air itu tidak tercemar lagi. Boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan sebagainya. Tetapi bila kita mandi wajib, mercik air itu masuk, maka air dalam tadahan tadi sudah menjadi air mustakmal. Kenapa? Air tadahan kita tidak cukup 2 kolah. Betul tak? Dia sikit kan? Pandai, pandai, pandai. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, adapun mandi biasa, mandi harian biasa ni. Pagi-pagi bangun mandi, lepas tu tengah hari bangun mandi, kemudian malam nak dekat maghrib kita mandi, lepas kita main bola apa semua. Itu adalah mandian sunat semata-mata ataupun mandi yang diharuskan kepada kita semata-mata. Maka mandian itu tidak menjejaskan air takungan kita kalau mercik ataupun kita panggil apa? Mercik. Tuan, mercik. Mercik. Melantun. Takkan melantun tak? Apa? Inilah bila mandi, zoom. Yang itulah air yang mercik tu kalau masuk tidak merosakkan. Sebab mandian tadi bukan mandian yang wajib. Pandai. Sidang menonton yang saya kasih sekalian, faham tak air mustakmal? Terutamanya jaga wuduk.
Okey, sebelum kita nak go on dengan wuduk, kita terima satu pemanggil dulu. Boleh ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Zaharin Ahmad. Siapa? Zaharin Ahmad. Zaharin. Ya, silakan tuan. Tuan? Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ni Ustaz, saya nak tanya satu soalan Ustaz. Silakan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, kita rujuk. Ni macam dengan rumah taman Ustaz. Rumah taman. Okey. Rumah taman dia kolah dia kecil. Betul. Kan? Betul. Habis tu kalau ayam tu pelat, ayam dia turun bertali pelat ni kan. Ha. Kita nak ambil di paip tu kira macam susah sikit lah kan. Betul. Boleh kita ambil dalam kolah tu tak? Kalau kolah tu penuh melimpah, boleh kita ambil situ tak? Betul juga. Boleh ke tak boleh kan? Kalau nak ambil kat situ susah. Buka, bagi dia mengalir, kan? Penuh melimpah, kita ambil air macam tu. Dia kira air paip tu berhubung dengan paip apa takun besar tu kan? Baik, boleh saya jawab insya-Allah? Boleh insya-Allah. Terima kasih kepada tuan. Okey, baik. InsyaAllah saya cuba jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Wallahu alam, mungkin jawapan saya ada sedikit keraguan. Tetapi saya cuba jawab sebab saya biasa bertanya soalan ini kepada beberapa orang yang kita rujuk. Terutamanya mereka-mereka yang mahir dalam bidang syariah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Soalan tadi, air tadahan di rumah kita, air kolah, kita panggil kolah lah. Bukan perigi tau, kolah. Kolah yang kecil itu dekat rumah kita selalu mandi, timba air untuk mandi di situ. Jadi boleh tak kalau kita buka paip air tu penuh dalam situ dan air itu melimpah untuk kita ambil wuduk, boleh tak boleh kita gunakannya? Baik, pertama sekali saya mengatakan sekiranya anda ragu-ragu, pasangkan paip, guna air terus daripada paip air yang kita keluarkan wuduk dengan cara begitu. Dan kata ulama pula yang kedua, masukkan paip. Ini saya ulang. Yang pertama tadi kalau susah, pasangkan paip kepada pilih, ambil paip macam biasa dengan wuduk cara biasa dengan air paip. Okey. Yang kedua, kata ulama, masukkan paip itu ke dasar air kolah tadi, bukakan air sehingga melimpah, maka boleh digunakan air itu kerana air itu adalah air yang mengalir hukumnya. Maka air yang mengalir boleh digunakan. Itu yang kedua. Dan ada pula yang mengatakan bahawa air takungan di dalam itu apabila dia ada, maka dia bersih selagi tidak tercampur dengan najis. Air itu masih air yang mutlak dan bersih, tetapi kurang dari 2 kolah. Jadi boleh digunakan tetapi berhati-hati. Boleh sidang penonton yang saya kasih sekalian? Boleh ya? InsyaAllah saya akan rujuk kembali dan akan berikan jawapan yang lebih pasti dalam pertemuan kita akan datang. Berhenti setakat ini dulu. Ampun dan maaf kalau ada salah dan silap. Kita jumpa dengan air mustakmal dan mutanajis dalam keluaran yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.